أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang maklim kasihi anak-anak murid sekolah kebangsaan Jenempong. Jadi mudah-mudahan semua sekali diberi kesihatan dan afiat dari Allah SWT, dan Allah SWT jauhkan kita daripada penyakit COVID-19 insya-Allah. Jadi murid-murid sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi dengan semua tentang satu tajuk yang sangat penting dalam agama Islam sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah, iaitu peristiwa hijrah Nabi SAW. Setiap tahun kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah. Sambutan Ma'al Hijrah kerana kita mengenang susah payah Nabi SAW dalam mempertahankan agama Islam dan memperjuangkan akidah Islam, iaitu mentauhidkan Allah SWT, mengajak seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi daripada segala perbuatan yang mungkar yang dibenci dan dilarang oleh Allah SWT. Baik, pertama sekali untuk pengetahuan semua, hijrah itu dari segi bahasanya bermaksud berpindah. Hijrah maksudnya ialah berpindah. Baik, dari segi bahasa, dari segi istilahnya pula, dari segi makna istilahnya pula ialah berpindahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah dari segi istilah pula ialah berpindah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, ceritanya begini murid-murid. Nabi SAW kampungnya adalah di Mekah. Nabi lahir di Mekah, Nabi dibesarkan di Mekah, kemudian Nabi hidup daripada kecil sampailah berkahwin di Mekah. Dan sampai Nabi dilantik menjadi Rasul usia 40 tahun pun Nabi duduk di Mekah. Sehinggalah usia Nabi 53 tahun. Pada pendapat yang kuat, kata umur Nabi 53 tahun tu rupanya dalam tempoh Nabi jadi Rasul tu, orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah ibn Abi Mu'aid, Ubay ibn Salul, semuanya membenci kepada Nabi. Apa yang Nabi bawa? Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa supaya orang kata La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kerana apa? Orang-orang kafir kat Mekah masa tu, dia sembah patung, sembah batu. Banyak kat Kaabah. Kalau tok ke wan ke mak ayah kita pergi Mekah, pergi haji, pergi umrah, dia ada tengok satu Kaabah. Murid-murid pun biasa tengok dalam buku agama pun, dalam TV ada Kaabah. Di situ sebelum Nabi dibangkitkan, orang sembah batu, ada patung banyak, 300 lebih patung kat situ. Tapi bila Nabi bangkit, Nabi SAW kata, ni bukan Tuhan, kita tak boleh sembah ni, kita kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas Nabi kata kita kena sembah Allah, maka orang yang kafir Quraisy ini, yang jahat ni, dia mula marah kepada Nabi. Oh, kamu nak suruh kami sembah Allah, sedangkan kami dah sembah patung ni dah lama, daripada datuk nenek moyang kami lagi. Kenapa engkau nak buat ajaran yang baru? Sedangkan ajaran yang Nabi bawa itulah ajaran yang sebenar. Inna dina indallahil Islam. Allah kata semuanya agama yang sebenarnya di sisi Allah adalah Islam saja.
iaitu sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita kena mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi apabila Nabi ditentang, dimarah, dicerca, Nabi dituduh ahli sihir, Nabi dituduh orang gila, Nabi dituduh orang yang memecah belahkan kaum, maka akhir sekali orang kafir Quraisy mula merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Mekah tu kampung Nabi, dan orang kenal Nabi ni ialah orang yang paling baik sekali, orang Al-Amin, gelaran dia kan, Al-Amin, paling amanah sekali. Tapi kenapa bila Nabi ajak untuk sembah Allah, mereka tak nak terima, bahkan mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi apabila usia Nabi 53 tahun, orang-orang kafir Quraisy mula merancang. Mereka berkumpul di satu rumah ataupun satu tempat yang dipanggil Daru An-Nadwah. Tempat ni mereka berkumpul pembesar-pembesar, menteri-menteri kafir Quraisy ni, orang-orang kafir ni memberi idea macam mana kita nak buat pada Muhammad ni. Dia kata dia tuduh Nabi dah melampau lah, Nabi ni memang kita kena ambil tindakan pada Nabi ni. Lepas tu yang seorang bagi cadangan, kita buang Nabi, kita halau Nabi daripada Mekah ni, biar dia duduk kat dalam hutan, tengah padang pasir seorang-seorang. Lepas tu kata ketua dia Abu Jahal, tak boleh. Nanti sebab apa? Sebab nanti dia ajak orang kat lain pula. Lepas tu bila dah ramai orang ikut dia datang kat Mekah, dia perang kita, habis kita mati. Yang kedua pula bagi cadangan, ginilah, kita tangkap dia, ikat dia, masukkan penjara. Kata ketua dia tak boleh juga, pasal nanti dia punya saudara mara apa datang apa, balas dendam kan. Tapi rupanya di situ ada seorang tua, daripada dia kata, orang tanya, siapa kamu ni, kami tak kenal ni, kamu masuk dalam kami punya mesyuarat ni. Saya dari satu daerah Najat di Mekah tu, Arab tu ada satu tempat nama dia Najat. Rupanya murid-murid sekalian, dia adalah syaitan ataupun iblis. Kerana iblis kan musuh pada Nabi SAW. Dia kata, mungkin seseorang pada kamu ada cadangan yang paling bagus sekali. Maka kata ketua dia Abu Jahal, cadangan aku, kita panggil pahlawan-pahlawan, orang-orang muda yang kuat-kuat, kita bawa bagi dia pedang, kita bunuh dia. Masa Nabi tidur, kita bunuh dia. Maka kata iblis ni, itulah yang paling bagus sekali, kita bunuh Muhammad. Maka masa itulah Allah SWT memerintahkan Jibril untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jibril kata, wahai Muhammad, sungguhnya kaum Quraisy telah merancang untuk membunuh kamu, maka Allah SWT telah izinkan kamu untuk berhijrah. Jadi itulah sebabnya Nabi SAW berhijrah dari Mekah, kampung dia, tempat Nabi lahir, tempat Nabi membesar, Nabi berkahwin, Nabi berniaga di Mekah. Nabi sayang sangat Mekah. Tapi bila perintah Allah, Nabi kata, saya akan berhijrah, saya akan tinggalkan, saya akan pindah Mekah, saya akan pergi satu negara yang baru ataupun negeri yang baru, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Baik, adakah Nabi SAW bersendirian ataupun seorang diri pergi berhijrah? Baik, dalam kehidupan Nabi, ada seorang sahabat Nabi, kawan Nabi yang paling rapat. Nama dia ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari pada musim panas, Nabi datang sebelum zuhur, waktu panas terik. Biasa kalau Nabi datang rumah dia pada waktu pagi dan waktu petang. Tiba dia tengok dari luar, anak Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, kawan Nabi ni, Aisyah anak dia. Dia kata, kenapa Nabi Muhammad datang tu? Mesti ada benda pelik ni. Dia datang ke rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Jawab Abu Bakar, sahabat Nabi SAW. Masuk. Nabi pun beritahu, wahai Abu Bakar, Allah SWT telah mengizinkan aku, memerintahkan supaya berhijrah pada hari ini. Allahu Akbar. Murid-murid sekalian, Abu Bakar pun dah lama dah dia tunggu peluang ni. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, kalau begitu, biarlah saya jadi orang yang boleh ikut kamu. Biar aku yang teman kamu berhijrah. Aku sanggup mati kerana-Mu, Rasulullah. Tengok,
sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq sayang pada Nabi. Sayang sangat pada Nabi sampai dia kata aku nak ikut kamu. Maka lama-lama sehari dua hari, maka Allah SWT menyuruh Jibril beritahu bahawa Abu Bakar boleh ikut jadi teman Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baik. Peristiwa ini berlaku kata ulama iaitu pada bulan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal sama dengan tarikh lahir Nabi. Pada usia Nabi 53 tahun. Atau senang kata 54 tahun. Tapi kenapa bulan Muharram kita sambut Ma'al Hijrah? Kerana rupanya pada bulan Muharram itu sebenarnya masa tu dah Nabi niat. Nabi dah niat pada bulan Muharram tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi start berhijrah pada waktu malam tu. Kata ulama pada 12 Rabiul Awal tu, malam tu Nabi berhijrah. Tapi pada bulan Muharram tu Nabi dah niat dah. Nabi dah beritahu, aku dah kena hijrah ni. Aku kena pindah ni dari Mekah ke Madinah. Jadi itulah kita sambut pada bulan Muharram. Baik. Terusnya, bulan-bulan sekalian, satu pengajaran yang sangat besar ni, Nabi SAW waktu nak berhijrah ni, Nabi menyuruh meminta dia punya anak saudara iaitu Abu Talib. Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abu Talib ni pak saudara Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni supaya duduk di rumah Nabi, tidur di rumah Nabi. Sebab Jibril AS, malaikat Jibril dah beritahu bahawasanya orang kafir Quraisy ini telah memilih 11 orang pahlawan, panglima yang muda-muda, gagah perkasa dengan pedangnya malam tu untuk datang rumah Nabi untuk tikam Nabi waktu Nabi tidur. Jadi Nabi pesan Sayyidina Ali, malam ni kau tidur kat tempat aku, sebab aku nak keluar. Allahu Akbar. Macam mana perasaan murid-murid kalau ada orang datang rumah kita ramai-ramai bawa pisau untuk nak bunuh kita. Sedangkan kita buat apa? Kita tak buat apa pun. Kita tak buat orang, kita tak nyakiti orang, tak curi harta orang. Cuma kita kata ajak orang buat baik, ajak orang semayang, tapi orang nak bunuh kita. Jadi Nabi SAW, Allah jaga dia. Allah jaga dia, Allah tak akan sia-siakan. Allah akan jaga dia. Walaupun orang nak menyakiti dia, Allah akan cuba halang. Allah halang daripada orang menyakiti Nabi dan membunuh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan ni, murid-murid sekalian, masa orang jahat tu dah berkumpul, kafir Quraisy, pahlawan, panglima-panglima kafir Quraisy dah berkumpul rumah Nabi SAW. Sayyidina Ali pun tidur di tempat tidur Nabi SAW. Nabi pun penuh yakin, Nabi keluar. Nabi keluar rumah, Nabi bacakan satu ayat dari Quran surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan aw syaynahum fahum la yubsirun. Jadikan mereka satu penghalang. Di depan, di belakang, menghalang daripada menampak aku, kata Nabi SAW. Dan mereka seolah-olah menjadi orang yang buta. Nabi keluar rumah, Nabi buka pintu, orang tu tak nampak Nabi. Sampai Nabi ambil pasir, tanah, taruh atas kepala. Dia tak sedar, padahal orang ni orang muda, kuat ni. Nampak Allah tolong Nabi, Allah sayang Nabi, Allah tolong Nabi. Nampak? Kemudian, sampailah lepas tu, waktu siang tu, orang tu sedar-sedar daripada dia punya macam tak perasan. Sebab Allah tolong Nabi kan. Dia pegang atas kepala, tengok Allah. Ada pasir. Kita dah kena dipermainkan oleh Muhammad, dia kata. Akhir sekali dia orang masuk rumah Nabi. Nabi dah tak ada. Ambil pedang, buka selimut, nak bunuh je. Ini bukan Nabi, dia kata. Ini Ali. Kenapa Ali tidur sini? Sayyidina Ali pun, tak ada. Rasulullah tak ada, dia kata. Tak ada. Tak tahu gimana. Nampak. Kerana dia nak tolong Nabi SAW. Maka orang ni pun mula marah. Marah dan telah merancang untuk mengejar Nabi. Baik. Dalam peristiwa ni, Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah lari ataupun telah keluar daripada rumah pada waktu malam dan Nabi bersembunyi di Gua Sur. Di Mekah tu ada satu gua Sur. Kalau kamu, mak ayah kamu pergi umrah, pergi haji, dia tahu di mana Gua Sur tu. Gua kecil je. Di dalam gua ni lah Nabi nurut selama 3 hari. Nabi dah pesan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat Nabi, dah pesan pada anak dia Asma. Asma tu anak perempuan dia, nanti bawa makanan dia kata. Yang ni bawa makanan, tapi waktu orang tak ada, waktu malam, bawa senyap makanan. Buat 3 hari Nabi bersembunyi dalam gua tu. Sebab kalau orang nampak dia bawa makanan, orang kafir akan ikut jumpa Nabi. Kemudian anak lelaki pula, Abdullah bin Abu Bakar, yang ni dia pergi kat Mekah, dengar apa orang cerita. Orang nak tangkap Nabi, lepas tu dia beritahu kat Nabi. Lepas tu dia punya hamba Sayyidina Abu Bakar yang bekerja di rumah Sayyidina Abu Bakar, dia bela kambing. Jadi maknanya bila tapak kaki yang hantar makanan tadi dengan anak lelaki Abdullah tu, jadi kambing ni akan pijak-pijak, dia hilang kesan. Jadi orang kafir tak boleh kesan tapak kaki ni yang menuju ke Gua Sur. Dan dalam Gua Sur itulah ada satu peristiwa yang sedih. Macam mana 2 orang je masuk gua kecil. Datang orang kafir pun macam mana dia pusing. Dia naik kuda kan, jalan-jalan pusing kat gua tu. Sampai masa tu sahabat Nabi Abu Bakar tu terlampau takut. Dia kata, wahai Rasulullah, cakap sesuatu, wahai Rasulullah, kalau dia orang pandang kat bawah kaki ni, mesti dia nampak kita, dia akan bunuh kita. Apa Nabi kata dengan penuh yakin? Nabi kan, Muhammad kan ada mukjizat kan. Nabi kata apa? Ma zannuka bisnaini ya Abu Bakr, Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, engkau ingat kita 2 orang je, aku dengan kau je? Tak. Nabi kata yang ketiga Allah akan jaga kita. Betul. Murid-murid sampai ke orang kafir tu tak nampak langsung. Ada setengah riwayat ataupun cerita dia beritahu ada sarang laba-laba, ada burung merpati. Jadi kalau orang masuk, sarang laba-laba ada, kalau orang masuk mestilah pecah. Nampak? Nak tolong. Semuanya Allah nak tolong Nabi kekasih dia. Baik. Seterusnya Nabi SAW lepas orang kafir pun balik, Nabi SAW terus menuju. Lama. Jalan dulu mana ada. Nabi naik unta. Nabi ada kenderaan. Ada kata himat, ada kata unta. Abu Bakar naik jalan. Yang bawa jalan tu seorang kafir. Dia yang tolong tunjuk jalan. Macam ni masuk kat celah-celah bukit ni, nak sampai cepat ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai tengah jalan nak sampai dah, maka ada satu orang kafir, dia dengar pembesar Quraisy tawarkan 100 ekor unta hadiah, bagi hadiah siapa yang dapat bunuh Nabi. 100 ekor unta ni kalau zaman sekarang ni macam dia jadi orang jutawan. Jadi yang seorang pemuda ni, penunggang kuda ni, terus dia kejar. Dia cari kat padang pasir tu. Dia nampak 2 orang tengah berjalan. Dia kata, ni mesti Muhammad, dia kata. Dia kata, ni mesti Muhammad. Tapi tengok Allah jaga Nabi. Sampai kuda dia dah dekat dah dengan pedang dia nak bunuh Nabi, tiba-tiba kuda dia terjatuh. Sembang kat pasir. Lepas tu dia bangun balik, nak pergi lagi. Terjatuh lagi. Nabi senyum je, tengok. Nabi kata, jangan takut. Kenapa? Rupanya kuda pun sayang pada Nabi. Kuda pun tak akan pergi kat Nabi untuk buat jahat kat Nabi SAW. Jatuh ni. Tak dapat dia bunuh Nabi. Nabi kata, kamu tak akan dapat bunuh aku sebab yang jaga aku ialah Allah. Nabi suruh dia balik je. Nanti besok kamu akan dapat hadiah. Nabi kata, adalah hadiah yang Nabi janji, kau akan dapat sekian. Dia pun percaya dengan Nabi sebab Nabi kan tak pernah tipu. Nabi cakap mesti jawab. Dia pun balik. Sampailah. Jalan. Alhamdulillah. Maknanya pendekkan cerita. Alhamdulillah Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Pintu gerbang Madinah Al-Munawwarah. Tengok orang dah mula sambut dia. Ramai dah lelaki, perempuan, tua, muda, kecil, besar. Suka sangat. Datang dah. Inilah orang yang paling baik sekali. Semua sayang Nabi. Tapi orang kampung Nabi kat Mekah tu, semua nak bunuh Nabi. Rupanya hikmah Nabi berhijrah, berpindah tu, tengok. Orang sayang Nabi kat sana. Kan? Dan sampai Nabi di Madinah, Nabi tak tidur mana? Bukan kampung Nabi. Bukan rumah Nabi. Tapi orang di Madinah tu, kerana sayang Nabi, ya Allah, biarlah Nabi tidur kat rumah aku. Boleh aku masak kat Nabi. Semua nak. Lepas tu, Nabi kata apa? Macam ni lah. Biar nak tengok apabila aku berhenti kat mana, di situlah aku akan tidur. Maka unta dia jalan.
Sampailah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang Nabi sayang. Dan pertama sekali Nabi sampai di Madinah tu, apa yang Nabi buat? Pertama yang Nabi buat ialah Nabi membina Masjid Quba. Nabi membina Masjid Quba. Inilah asas pada umat Islam. Di mana kumpulnya kita untuk bersemayang, untuk mendengar ilmu, semua jadi situ. Nabi asaskan pertama Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawm. Masjid yang pertama diasaskan berhak untuk jadi tempat disembah, yakni untuk orang bersembahyang, iaitu Masjid Quba. Baik, maka bergembiralah penduduk Madinah. Penduduk Madinah kerana kedatangan Nabi. Orang semua menyanyi. Orang menyanyi dulu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Telah terbit bulan purnama. Sebab Nabi ni macam bulan purnama ni. Bercahaya-cahaya, baik sangat. Orang sifatkan nama macam bulan purnama. Orang suka sangat. Semua sambut Nabi. Sayang pada Nabi. Sedangkan orang kafir, Quraisy di Mekah, orang kampung Nabi tu, nak bunuh Nabi. Tengok. Baik. Jadi, Malik rasa begitulah. Antara kisah ringkas perjalanan hijrah. Kenapa Nabi hijrah. Siapa yang membantu Nabi. Apa yang Nabi buat waktu Nabi berhijrah. Dan bila hijrah itu, mudah-mudahan sedikit tazkirah ni dapat menjadi satu tambahan ilmu dan kita merasai kesusahan pengorbanan Nabi SAW. Tinggal kampung Nabi, tinggal ahli keluarga, tinggal semua hartanya untuk pergi berpindah ataupun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hanya kerana apa? Hanya kerana Allah. Kerana Allah yang suruh. Jadi pengajaran daripada cerita ataupun tazkirah ringkas ni, pertama sekali kita mesti ikut perintah Allah. Bila Allah suruh, kita buat. Yang kedua, kita mesti yakin bahawasanya orang yang beriman mesti akan ditolong oleh Allah SWT. Macam mana Nabi SAW ditolong, dibantu oleh Allah SWT dalam peristiwa hijrah. Yang ketiga, iaitu orang yang baik ni, semua orang akan suka. Iaitu penduduk Madinah, seperti penduduk Madinah Al-Munawwarah. Baik. Jadi murid-murid yang Malik kasihi, insyaAllah mudah-mudahan sedikit tazkirah ringkas ni kita akan kenang pada pengorbanan Nabi SAW. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.